Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini 5 Ramadan 1445, 16 hari bulan 3 24, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga. Kita sudah masuk juzuk yang keempat. Juzuk kita ni juzuk yang keempat, surah yang ketiga. Tajuk yang kita akan bincang iaitulah ayat 93-94. Makanan halal bagi Bani Israel, asalnya halal. Kemudian Israel mengharamkan perkara yang Allah Ta'ala halal, maka turun kitab Taurah mengharamkan sebahagian daripada perkara yang halal dulunya. Allah nak ajar mereka, kerana Bani Israel ni bani yang kerah kepala, degil dia, tak dengar kata, maka Allah haramkan sebahagian daripada makanan yang halal dulunya. Kemudian Allah Ta'ala bagi amaran, siapa-siapa iftira' ala Allah, buat kata, menipu di atas nama Allah. Tuhan tak kata, dia kata. Benda yang Tuhan haramkan, dihalalkan. Yang halal diharamkan. Maka ini perbuatan jijik, jenayah yang besar, yang dianggap sebagai golongan yang zalim dalam agama Allah Azza wa Jalla. Kepada pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surat 116, mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Mari kita balik kepada tafsir. Tafsir dia kata apa? Kullu ta'am kana hillal li bani Israel. Segala jenis makanan dahulunya adalah halal bagi Bani Israel. Maknanya asalnya makanan itu halal, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel. Israel di sini mengikut majoriti ulama iaitulah Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub itu Israel. Karena itulah ada orang marah, kita marah ke negara haram Israel ni,
Dia kata tak boleh, kita mahu ke Nabi Yaqub. Kata dak. Nabi Yaqub tu Nabi Yaqub lah. Kalau kata tapi Israel ada ni Zionis. Iaitu kita mahu ke dia ni. Jangan tukar nama. Macam ada orang itu nama Muhammad, dia nakal, dia tak juru, kita marah. Takkanlah nama tu pergi ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok konteks lah. Dalam tajuk mana kita bercakap. Jadi Israel itu Nabi Yaqub mengharamkan kepada dirinya sendiri sebelum diturunkan kitab Taurat. Dia ada dua fatrah, dua fasa. Baik. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada makanan yang diharamkan kepada kamu wahai Bani Israel sebelum kitab Taurat diturunkan, maka bawalah kamu kitab Taurat itu, kemudian bacakanlah dia. Kalau ada dia baca, aku nak dengar, nak tengok. Kalau betul kamu orang yang benar. Mana kalau mau betul, bawa kitab Taurat sebagai saksi di depan mata kita, kemudian kita tengok apa yang terjadi. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada munasabah. Munasabatul ayah lima qablaha. Lamma akhbarallahu ta'ala, tengok dalam ayat lepas, ayat 92, Allah Ta'ala telah nyatakan bahawa la yanalul mar'ul bir illa bil infaq mimma yuhib. Seorang itu tidak mantap keimanan dia, tidak betul-betul albir, melakukan kebajikan, sehingga dia infak, dia sedekah, dia beri ke orang sebahagian daripada barang ataupun harta yang disayanginya. Dalam ayat lepas lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan dapat kebajikan sehingga kamu nafkah apa yang kamu sayang. Fal masyru' fil Islam, maka dalam Islam ini disyariatkan al-infaq fi ta'atillah. Bila kita nak infak, kita nak buat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kita kena beri hak kita sayang. Hak kata 5 kali dah keluar almari bulan Ramadan nak beri sedekah orang, masuk balik tahun ni pakai jadi. Lepas pada ayat pun Allah orang panggil belaga lain molek. Ayat infak ni mari bulan Ramadan, boleh orang bersedia nak keluarkan sebahagian daripada harta barang-barang yang dia sayang untuk Allah Azza wa Jalla. Baik. Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran betapa sayangnya manusia kepada harta ni. Bagaimana wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Harta hak kita sayang tu kita beri pada orang yang kita sayang. Apa juga? Maknanya sekurang-kurang apa pindah account kata orang. Daripada baju ni duduk dalam almari mak, beri ke anak pakai. Dia tahan sikit. Kalau beri ke anak dia pakai, dia tengok duduk, oh anak pakai segar. Tapi kalau orang lain pakai jealous. Dah. Yang makcik tu pakai baju aku dah, hidup tu ingat pula jadi. Tak apalah, yang pentingnya keluarkan dia. Baik. Kemudian mari ayat ini, anna Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub ni ada kes. Nanti kita baca dalam hadis nanti. Dia telah mengharamkan suatu benda yang sangat dia suka kerana Allah Ta'ala. Wa kana hadha sa'iran fi syariatihim. Mana dalam syariat dia, syariat Nabi Yaqub, boleh hak mana kita sayang, hak kita suka, kita macam nazar lah, tak mau makan, tak mau guna. Bijami anna kullam min fihi tarkun, maknanya ia mengumpulkan dua ayat ini, ayat yang lepas, maknanya kita sedekah yang terbaik daripada harta yang kita sayang. Dalam ayat ini Israel telah meninggalkan suatu benda yang dia suka kerana Allah SWT, taqarruban ila Allah, semata-mata nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas itu. Baik. Apa dia hak dia sayang ni? Dengar ni cerita panjang hari ni. Pelajar-pelajar
bersedia untuk mencatat dan menanda cerita yang menarik dalam tafsir kita pada pagi yang ceria ini, insya-Allah. Tengok ayat, kullu ta'am kana halal li bani Israil. Semua makanan itu halal belaka kepada Bani Israel, kecuali apa yang Israel haramkan ke atas dirinya. Israel di sini majoriti ulama kata Nabi Yaqub. Ada juga sebahagian kecil ahli tafsir kata Bani Israel. Pada tu dia kata sini harrama Israel ai Bani Israel. Tapi kita pegang majoriti lah, senang. Supaya jemaah yang tidak duk biasa khilaf-khilaf ni pakai ambil satu ya. Baiklah. Peristiwa ini berlaku bila? Min qabli an tunazzala at-Taurat, sebelum turunnya Taurat pada Nabi Musa alaihissalam. Baik, dengar cerita. Apa cerita dia? Mana asalnya semua jenis makanan itu halal berlaku kepada zuriat Yaqub sebelum turun Taurat, kecuali satu benda je. Perkara yang Nabi Yaqub haramkan ke atas dirinya, iaitulah apa dia? Luhumul ibil wa albani. Daging unta dan air susu unta. Pelajar-pelajar boleh bayangkan, unta makanan rasmi, sinonim dengan orang zaman itu. Unta lah tempat dia naik, unta lah tempat dia bawa barang, unta lah yang dia makan, unta lah minum susu, unta lah tempat dia. Tiba-tiba haram. Israel mengharamkan ke atas diri dia. Berat ni. Wattaba'ul Yahud, kemudian puak-puak Yahudi mari kemudiannya pakai haram jugalah, ikut Nabi dia. Falamma nazalatit Taurah, bila turunnya kitab Taurat, Allah Ta'ala haramkan banyak lagi perkara berdasarkan pada hikmah Allah SWT. Ini dia panggil nasikhan, membatalkan hukum sebelum Taurat. Sebelum Taurat halal belaka kecuali daging unta tadi. Bila mari Taurat banyak lagi yang diharamkan. Mana dalil? Ayah. Dalilnya hadis hadis Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ibnu Abbas kata apa? Hadarat isabatum minal yahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekumpulan daripada Yahudi mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar kita, Yahudi mari menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Ya Abul Qasim." Abul Qasim itu gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadithna an khilalin nas'aluka anha. Aku nak tanyamu, mu jawab baik-baik. La ya'lamuhunna illa nabi. Orang zaman ni tak tahu benda ni kecuali Nabi. Mana kalau kamu boleh jawab ni, sah dah mu Nabi. Dia nak ikut tak ikut cerita lain. Orang Yahudi ni keras kepala. Di antara soalan yang dia tanya, tanda pelajar. Ini soalan yang ditanya, ayyu ta'am harrama Israilu ala nafsi qabla an tunazzala at-Taurah. Apakah makanan yang telah mengharamkan oleh Israel, yakni Yaqub, ke atas dirinya sebelum turun Taurat? Qal, Nabi pun jawab, anshudukum billah alladhi anzala at-Taurah ala Musa. Aku jawab pada kamu dengan nama Allah Ta'ala yang telah menurunkan Taurat pada Nabi Musa. Hal ta'lamun anna Israel, mu tahu ke tidak bahawa Nabi Yaqub alaihissalam ataupun Israel ini maradan syadidan, sakit. Fatala saqamhu, lama dia sakit. Sakit gapo dia ni? Sakit apa dia Israel ni? Mari kita tengok. Fanazara, sakit itu kata riwayatnya, dia kata irqun nasa, iaitu satu penyakit yang mula daripada sendi paha ni. Sendi kita ni sakit sampai turun ke paha, sampai ke betih. Sakit. Kena kita juga nampak biasa ni. Dah.
Dia panggil sakit lutut. Sakit betih. Fa nazara lillahi nazran. Dia pun bernazar. Dia bernazar, la in syafahu Allah min saqamihi, kalau Allah Taala sembuhkan penyakit dia ni, la yuharrimanna ahabba syarab ilaihi wa habba ta'am. Dia tak akan makan, dia akan haramkan makan minuman yang paling dia suka, makanan yang paling dia suka. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, sembuhlah penyakit dia, syafahullah. Maka dia cari-cari apakah makanan yang betul-betul dia sayang, yang betul-betul favorite kata orang sekarang. Nah, makanan yang dia suka berdoa. Cari-cari, sudah daging unta dengan minuman yang paling dia suka, susu unta, maka dia pun haramlah, tak boleh makan, tak boleh minum. Nabi tanya, macam mana? Nabi tanya Yahudi, tanya dia, qalu Allahumma na'am. Betul jawapan kamu. Panjang lagi, ada 3 4 soalan, tapi kita nak ambil tajuk kita ya. Hak lain itu dengar dalam tafsir lain pula, insya-Allah. Jadi inilah hadis ni rawahu Ahmad wa Tabari fi tafsir wa Tabarani fil Mu'jam al-Kabir, hassana isnadahu al-Busiri wa sahahahu isnadahu Ibnu Hajar fil Ujab wa Ahmad Syakir min al-mu'asirin. Inilah sanad sahih. Alhamdulillah. Satu itu cerita yang kedua, riwayat yang kedua, itu riwayat pertama. Dengarlah riwayat ni biar sedap dengar cerita sikit. Cerita hak sahih ni lah kita kena cerita je. Ni duk dengar cerita hak sahih, lepas tu bila orang cerita hak tak sahih pakat marah pula dah. Riwayat yang kedua, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qala aidan, Ibnu Abbas juga cerita, aqbat Yahud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi mari tanya Nabi. Di antara siri-siri soalan dia lah, dia tanya, ya Abul Qasim akhbirna 'anil ra'di mahu. Cerita kepada kami apakah itu ra'd. Gapo dia ra'dun? Guru. Qom, bunyi langit. Tak kejut? Kejut kita waktu bertemu langit itu. Bunyi apa tu? Qala malakum minal malaikati muwakkalun bis sahab. Itu bunyi suara malaikat hak jaga awan. Ma'ahu makhariq. Dia kata ada alat di tangan dia tu, hak dia duk halau apa ni awan tu, haitsu sya-Allah. Jadi dia duk tolak awan, belkom bunyi. Dia kata makhariq asal dia kain buruk kita ni. Bila kita pita kain tu dia kuat lah kan, tapi hak ni macam tokak malaikat lah, malaikat tolak awan. Faqalu fama hadha as-sautu alladhi nasma'. Suara tu suara gergom bunyi tu. Apa dia? Qala zajruhu bis sahab iza jajrahu. Bunyi suara malaikat bila dia tolak awan. Bunyi. Bahaya ni. Hatta yantahi ila haitsu umir. Siapa awal tu ke tempat Tuhan nak perintah nak turun hujan situ? Siapa? Qalu sadaqta. Yahudi kata betul. Ada lagi tak? Betul dua. Mari soalan tadi pula. Fa akhbirna amma Israil wa ala nafsihi. Cerita pada kami apakah yang diharamkan oleh Israel ke atas dirinya. Sama hak tadi jugalah. Qala ishtaka irqun nasa. Dia sakit penyakit sendi tadi. Kemudian dia bernazar kalau sembuh nak tinggal makanan yang paling sedap sekali. Bila dia sembuh, maka dia cari-cari, tak adalah makanan yang paling dia suka kecuali daging unta dan minum susu unta. Fadzalika harramaha, karena itulah Israel mengharamkan ke atas dirinya. Qalu sadaqta, benar apa yang Tuhan cakap. Masuk Islam ke tak tahu bawa Yahudi. Rawahu Tirmizi wa Ahmad wa Nasa'i, dengan sanad yang baik. Kita kata alhamdulillah. Ini ni. Baiklah. Itu cerita yang pertama. Nak cerita panjang lagi, panjanglah pula cerita kita ni kan. Yang pentingnya
Kita pergi pada ayat kita. Nabi kata apa? Dalam Quran itu kata, "Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay qul lahum ya Muhammad, ji'u bit-taurah faqra'uha alaina bi anfusikum. Mu ambil Taurat, buat mari sini. Mu baca sendiri, aku nak dengar. Jadi kalau aku cerita, mu kata aku kelentong, aku tambah-tambah. Bawa mari Taurat, faqra'uha bi anfusikum. Mu baca, aku dengar. Hatta la tattahimuna, supaya kamu tidak tomoh aku ni bahawa kami telah menghilangkan, mengurangkan atau menokok tambah dalam kitab Taurat. Membaca sendiri, faqra'uha in kuntum muhiqin fi da'wakum, kalau kamu benar dalam dakwaan kamu bahawa mu ni ikut Taurat, mari baca. Mari baca dia, baca jumpa adalah apa yang disebut oleh Allah. Baik, kata ulama tafsir, ini pelajar tanda, hadza khabarun min Allah azza wa jalla an kadzibihim. Allah Taala cerita di dalam ayat ini tentang pembohongan puak-puak Yahudi, li'annahum la ya'tuna abadan bima yashhad ala sihhati da'wah. Dia tak akan bawa kitab yang mengakui, membenarkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak benar. Fa'alamallahu bikadzibihim, Allah Taala beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembohongan Yahudi, wa ja'ala i'lamahu zalika hujjatan alaihim. Jadi dia tak mau cerita, tak mau bawa Taurat bahawa asalnya tidak haram, lepas pada tu Taurat tu baru tu haramkan, dia tak bawa. Jadi bila Nabi boleh cerita, sedangkan masyhur di kalangan orang Arab, orang Yahudi di zaman Nabi SAW, Nabi ni tak membaca dan tak menulis, tiba-tiba dia boleh cerita satu benda yang orang panggil benda dalaman dalam agama mereka. Ini menunjukkan benarnya dakwaan hujah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana seorang yang tak membaca, seorang yang tidak menulis dan tidak dikenali Nabi ni seorang pengembara, berjalan sana berjalan sini, menuntut ilmu sana menuntut ilmu sini, tiba-tiba dia boleh cerita benda yang ada dalam kitab Taurat. Fahadha min a'zamil hujaji alaihim, inilah sebesar-besar hujah ke atas mereka bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul sidqan, yang benar, wa anna an-naskha waqi'un, dan pertukaran hukum daripada asal sebelum Taurat halal dulu, sekarang ni telah bertukar jadi banyak benda-benda yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Jadi dia tak boleh nak kata, dia tak boleh nak, orang panggil tak boleh nak kelentong. Sebab apa? Sebab sudah ada di atas mereka apa yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla, tak boleh lari. Baik para jemaah sekalian, itu ayat kita hari ini. Jadi pentinglah kita, dia kata penting sangat kita ni mengetahui sejarah umat, sejarah orang dulu kita kena tahu, sejarah apa sebab berlakunya perpecahan umat kena tahu, sejarah penyelewengan dalam agama kena tahu, supaya kita boleh cuba sekat sejarah-sejarah itu supaya tidak berulang. Baiklah. Allahu Akbar. Jadi maksudnya dalam ayat ini, in kuntum sadiqin, ay in kuntum muhiqin fi da'wahum, kalau benar dan mereka tu dakwa bahawa Allah Ta'ala turun pengharaman unta dengan susunya dalam kitab Taurat, ataupun dakwaan kamu bahawa Allah Ta'ala tidak haramkan ke atas mereka dari kitab Taurat kecuali hak Israel haram atas dirinya. Mana satu perkara, rupanya dalam kitab Taurat ni banyak lagi perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan ke atas Bani Israel untuk meletakkan suatu benda yang berat ke atas mereka, kerana dia sendiri tu perangai dia pelik, perangai dia tak dengar kata, tak ikut ajaran Nabi,
Nabi Musa cakap lain, dia cakap lain. Orang kata hittah, dia kata hintah. Maknanya orang suruh sembelih lembu, dia pergi kona duduk belagak sana sini cari lembu warna apa. Jadi banyak kerenuh orang panggil. Kita ni jangan banyak kerenuh sangat. Banyak kerenuh ni banyak perangai lah, banyak PA. Banyak buat ona kata orang. Baiklah. Selesai ayat 93. Sekarang kita pindah ke ayat 94. 94 ni apa pula? فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Jika tidak, manakala tak bawa mari Taurah dan kamu tak nak rujuk pada Taurah, tak mau mengaku bahawa kamu tu kelentong, maka siapa yang mereka rekakan akan kata-kata dusta terhadap Allah. Kita kata Tuhan kata, Allah haramkan, Allah tu tak jadi. Jadi siapa yang mendustakan kata-kata dusta terhadap Allah, sesudah yang demikian itu, mereka itulah orang-orang yang zalim. Apa dia maksud? Tengok tafsir kata, ai faman taqawwala 'ala Allah Ta'ala al-kadhiba. Siapa dia yang mereka buat kata ke atas Allah Ta'ala satu pendustaan. Hak Tuhan tak haram, dia kata haram. Hak Tuhan tak halal, dia halalkan. Ini iddia' 'ala Allah. Contoh dalam masalah ini, bid'a dengan dakwaan bahawa ma harramu Israel 'ala nafsi. Apa yang Israel telah mengharamkan ke atas diri dia adalah juga haram ke atas mereka demikian. Jadi puak-puak ni mereka telah mengatakan perkataan yang batil, perkataan yang batil terhadap Allah Azza wa Jalla, dan oleh kerana dia dikata benda hak Tuhan tak kata, maka mereka telah dikira sebagai seorang yang zalim. Wa zalimuna anfusahum, mereka telah menzalimi diri mereka sendiri, bil uduli anil haqqi ba'dama tabayyan, tak mau ikut ajaran yang benar setelah ternyata di hadapan mata mereka benarnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para pelajar, jadi kita tamatkan tafsir secara ringkasnya. Dalam ayat ini agak-agaknya para jemaah boleh faham bahawanya asal makanan itu halal belaka. Kemudian mari Israel, dia bernazar tadi jadi haram satu benda. Kemudian mari Taurat zaman Nabi Musa, banyak benda yang diharamkan. Apa dia yang diharamkan? Mari kita tengok apa yang disebut oleh Allah, dihuraikan oleh ulama tafsir dalam kitab kita ni. Al-faidah, kita mencari 5 faedah dalam ayat yang mulia ini. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, tengok ayat, kullu ta'am kana hillal li bani Israel. Semua makanan halal belaka, tak ada benda haram. Bila Tuhan kata semua lah, terus duduk panggil tanya lah, benda tu benda ni dah halal je lah. Baik, jadi faedah yang pertama ini, inna syari'atal Quran wadihah. Syariat yang dibawa dalam Quran jelas, tidak ada sebarang keraguan, kecelaruan, tak ada. Setengah orang ni kata suka mencelarukan. Celaru apa dalam Quran, dalam hadis, apa celaru? Celaru tu orang tak mau ikut Quran dengan sunnah, baru celaru. Wahyal lati taltaqi ma'as syara'i as-sabiqah. Dan dalam Quran ini bertemu dengan usul syariat yang terdahulu dalam masalah halal dengan haram. Halal dengan haram. Karena itulah ittafaqat, syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sepakat dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitulah semua makanan itu halal kepada Bani Israel, halal kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian halal kepada anak cucu dia sehingga mari Israel, Nabi Yaqub, sehingga datang Taurat.
Maka dalam ayat ini ada dua perkara yang haram. Yang pertama, tulis. Yang pertama, ma harramahu Yaqub yani Israil ala nafsi bijtihadin minhu. Apa yang telah diharamkan oleh Nabi Yaqub ke atas dirinya, ijtihad daripada dia sendiri. Oleh kerana dia happy sangat, dia suka sebab penyakit irqun nasa dia sembuh, penyakit sendi dia tu, maka dia pun haramkan unta, daging unta dan susu unta. Allahu akbar. Karena itu Allah Ta'ala sandarkan haram tu pada Ibrahim, illa ma harrama Israilu ala nafsihi, kecuali benda yang Israil haram kat tadi dia. Bukan Tuhan haram, dia haram. Wa anan nabi, nak mana-mana nabi kalau dia sudah berijtihad maka dia jadi ajaran pada pengikut dia, kerana Allah Ta'ala terima itu. Sebagaimana Nabi kita SAW tak makan, tak minum madu setelah ada berlaku kes dengan isteri dia gitu. Baiklah. Sebab-sebab Israel mengharamkan unta tadi kerana dia penyakit irqun nasa. Jadi tabib kata mu nak siap penyakit ni, ini riwayat kedua. Tadi riwayat tadi kata dia sembuh dia menazar. Yang ni kata tak. Ni riwayat satu lagi ni kata wasafal atibba ilahu, doktor kata kalau nak sembuh penyakitmu ni mu kena tinggal daging unta walaupun sedap. Maka wallahu a'lam, itu dia kata. Yang pentingnya ayat ini menjadi dalil kepada apa? Kepada benarnya dakwaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi tak baca Taurat, tiba-tiba dia boleh cerita dalam kitab Taurat. Benar. Jangan pula kita salah guna. Ini panggil ni ilmu laduni, tak payah ngaji. Ni ada setengah orang dakwa dia dapat ilmu laduni. Saya tak belajar, tak mengaji, tapi lebih alim daripada orang tu orang ni. Semua tu dipanggil orang ni kalau suka akak ekor sendiri tu bermasalah. Orang suka akak ekor sendiri bermasalah. Sebab itulah dia duk buat program yang pelik-pelik. Orang suruh ngajar budak ni Quran, sunnah, hadis, nahwu sarah. Kita kau duk mengajar budak main gendai. Bila orang tegur, pakat jelek mata kita. Duk bawa cerita Hasan bin Sabit lah. Kita tahu belaka. Saya baca juga qasidah, minat juga. Tapi bukan jadi budaya. Dah tak ada benda. Orang Arab kata faqidu syai' la yu'ti. Jangan guna Nabi ni wahyu daripada Allah. Kita temari ladun ni ikut celah mananya. Ni orang salah guna ilmu laduni ni untuk nak melariskan ajaran dia. Jangan main saya ni ada ilmu laduni, orang pun percaya ke dia tak pakai kat ekor sendiri. Baik. Yang kedua, apa yang haram bagi Bani Israel? Ma harramahullahu fit Taurah ala Bani Israel. Bila turun kitab Taurat, Allah Ta'ala haramkan beberapa perkara lagi ke atas Bani Israel daripada jenis makanan seperti asyuhum. Dia tak boleh makan lemak. Mana kalau dalam daging tak ada lemak, kena potong buang. Tak boleh makan. Uqubatan lahum ala ma'asihim. Allah Ta'ala nak denda mereka, jatuhkan hukuman ke atas mereka sebab mereka ni banyak maksiat, langgar perintah Nabi alaihi wassalatu wassalam, Nabi mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 160, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Dengan sebab mereka zalim, puak-puak Yahudi ni zalim mana buat dosa banyak, kami haramkan ke atas mereka sebahagian daripada makanan yang sedap, yang halal dulunya, sekarang haram. Dia tak boleh makan lemak. Lemak ni sedap sebab itulah orang buat sate, dia pacak ayam sebelah, tengah tu lemak. Orang hak daya lemak beri kanak, daging ambil kemak, contohnya. Itu maknanya tak boleh makan. Satu lagi yang diharamkan, tanda ni dalam surah Al-An'am 146, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufur. Dan ke atas Yahudi kami haramkan binatang-binatang yang ada zupunya, yang duk makan berkuku.
tak boleh makan juga. Akhir ayat Tuhan kata zalika jazainahum bibaghihim, semua ini balasan di atas kerah kepala mereka tak dengar ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua ayat. Ayat yang pertama tadi An-Nisa 160, ayat yang kedua Al-An'am 146. Jadi kita tahulah, oh ini yang diharamkan. Karena itulah ulama tafsir kata asal tak haram, tapi haramahu ba'da Taurat, lepas turun Taurat jadi haram. Sebab apa? Sebab mereka banyak buat zalim, banyak buat dosa, maka Allah Ta'ala haramkan ke atas mereka beberapa perkara supaya mereka ini insaf, sedar di atas mereka. Tapi bila mari Islam batal balik undang-undang Taurat, wa yadau anhum aghlal. Tengok Allah Taala sebut dalam Quran, di antara syariat yang kita duk baca dalam kitab kita ni, kitab kuliah pagi jemaah kita ni, Islam cara hidup, dalam ni kita ada senarai, ada cerita tentang keringanan dalam Islam. Dia panggil keringanan dalam Islam. Mari pada mana banyak undang-undang yang berat di kalangan dulu, ulama dulu, umat dulu, mari Quran ringankan. Kita kata alhamdulillah. Tuan-tuan kata alhamdulillah, kalau tidak susah kita. Jadi diringankan umat ini, sebab umat ini ummatun marhumah, umat Nabiyyur Rahmah, Nabi kita Nabi yang bawa rahmat, maka diringankan beberapa perkara yang berat asalnya ke atas orang-orang Bani Israel. Kita kata alhamdulillah. Baik, kita pindah ke al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua. Tulis faedah yang kedua apa dia? Dalam Quran Tuhan kata qul fa'tu bit-taurati fatluha. Wa mari Taurat, amrun lahum bi ihdari kitabihim. Allah Taala perintahkan Yahudi, wa mari kitabmu, bawa mari sini, baca sendiri. Wa mari Taurat. Fa fihi iqamatul hujjah 'alal khasmi. Bila kita nak berhujah dengan orang-orang yang berlawan dengan kita kena pegang apa yang mereka i'tiqad, percaya kepada apa. Percaya kepada Taurat, bagi Taurat, baca depan aku nak tengok betul ke tidak. Sebab Yahudi ni dia suka kelentung. Dia mari tanya hukum zina, Nabi kata tak ada dalam Taurat. Tak ada, dia kata. Mari Taurat. Bila mari dia ambil tangan sebelah, dia tutup Taurat, tutup, dia tak baca situ. Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi yang masuk Islam, yang hafal kitab Taurat, dia kata irfa' yadak, angkat tanganmu, angkat, baca situ. Baca ada lagi kitab Taurat. Ini punya kelentung. Jadi Allah kata bawa bagi Taurat, bawa bagi Taurat, kita nak tengok. Maka kata di para ulama, a'zamu mahajatan, hujah yang paling mantap kita berhujah dengan kitab dia sendiri, bagi lagi kuat. Macam kita hari ni lah, kan? Macam kita hari ni, bila kita kemukakan pandangan ulama, tiba-tiba orang lawan, kritik macam-macam. Mari kita baca Syekh kata apa, baca. Kadang-kadang betul dah dalam kitab tu. Contohnya dalam kitab Syadaw Al-Fatani, contohnya dalam kitab, dia sebut dah perbuatan-perbuatan bid'ah yang mungkarah, contohnya berhimpun di tempat tertentu selepas kematian, contohnya. Ini tambah apa dalam kitab ada, baca sendiri, tengok, nak tahu macam mana. Kita kata itu dia panggil cara nak berhujah lebih mantap, kita guna hujah yang sama. Sebab itulah kita tengok pendebat-pendebat di kalangan pendakwah Islam yang hebat-hebat mereka antarabangsa ni, dia quote dalam kitab Injil, goni muka surat sekian, dalam Injil tu dia kena pegang kitab dia sendiri, barulah jadi orang panggil lipat tekak. Bahasa Kelantan kata lipat tekak, orang patah hujah. Jadi kena ada ilmu. Bila kita nak berhujah, guna hujah yang sama kalau benda tu ada dalam kitab dia. Baik. Isu yang ketiga,
Yang ketiga, Allah kata apa sini? Ha. Fatluha. Fatluha. Mu baca sendiri. Allah Ta'ala tak kata natluha, kami baca. Bawa mari sini aku baca. La. Bawa mari kita Taurat, mu baca. Lish? Daf'al lituhmati. Nak tolak tuhmah. Takut orang kata, baca separuh tu. Oi, baca tak habis tu. Tak kena nahwu tu. Setengah orang kata dia berhujah dengan nahwu ya. Salah baca kultu kulta pun jadi hujah dah. Tak, biasalah ayat dipanggil ayat loya. Ayat loya, ayat peguam ni dia nak berlawan dalam mahkamah tu, dia kira nak patah hujah orang dengan teknikal gitu ya. Makanya bila kita kata mu baca sendiri, bi annahum hazafu syai'an, jangan tomah aku tak baca habis ataupun aku tambah-tambah. Jadi boleh kerana kamu sendiri baca, mu baca biar betul jelas dengan baris betul, dengan ayat jangan tak ada skip, jangan lompat kita punya baris, biar jelas. Karena itulah Allah kata di akhir ayat ini, in kuntum sadiqin, kalau kamu benar. In huna dia panggil syartiyah. In asy-syartiyah tufidu kamalat tahaddi, menunjukkan sempurna cabaran. Buat bagi Taurat, baca sendiri. In kuntum sadiqin, kalau kamu betul dalam dakwaan kamu mengatakan sedemikian, baca. Jadi ayat ini keluar daripada kata-kata istiza, duk perli-perli tak ada main. Kita tak main perli, sebab kalau berani bawa. Sebab itulah kata-kata ahli balaghah dia kata in kunta syuja'an falqini. Maknanya kalau kamu berani, mari jumpa aku. Jadi kalau dia tak berani mari, kawan ni gedebel, kawan ni hero contohnya. Ni pun kalau betul dakwaan kamu, mari Taurat, kita baca sekali. Kalau salah, tarik balik. Jangan duk mengaku bodoh gitu. Dan baiklah. Yang keempat, tulis yang keempat, ayat kullu ta'am kana halal liman Israil ini, kata ulama tafsir, ar-raddu 'alal yahud. Ayat ini menolak hujah puak-puak Yahudi, mereka ingkar dengan wujudnya wujudin naskhi, adanya nasakh. Nasakh ni pembatalan hukum. Maknanya umat dulu boleh, umat kemudian tak boleh. Dalam Quran pun ada juga. Di peringkat awal kalau kita seorang, kapi ada 10 tak boleh lagi kena lawan. Kemudian tu ayat al-ana khaffafallahu ankum. Tuhan kata aku tahu melemah. Kalau kamu seorang kapi 2 tak boleh lagi. Kalau kapi 4 lagi ya. Itu maksud dia. Ataupun dalam undang-undang puasa, faman syahida minkum syahra falyasum, siapa dia mak tengok bulan maka dia kena puasa Ramadan, dia boleh buka daripada maghrib sampai isya, bas. Kemudian mari ayat Quran, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam-malam Ramadan duduk sama isteri. Maknanya telah batal hukum daripada maghrib hingga isya kepada maghrib sehingga subuh. Kata alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau tidak parok kita. Jadi ayat ini nak tolak hujah Yahudi yang mengingkari adanya nas dalam undang-undang. Kita kata boleh tukar. Baiklah. Yang kelima, ayat yang ke-94. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di zalika fa ulaika humuz zalimun. Siapanya mereka-reka buat kata ke atas Allah Ta'ala, hak Tuhan tak kata dia kata, hak Tuhan tak suruh, waktulah dia pergi buat. Maknanya buat reka-reka ke atas Allah Ta'ala. Kata di ulama tadabbur, al-haddu ala tiba'il haqqi mata zahara. Ayat ini menggalakkan kita ikut yang benar apabila zahir pada kita ni hak benar. Siapa dia lari daripada kebenaran, lari daripada Quran, lari daripada sunnah Nabi SAW, maka orang itu dikira orang yang zalim. Manakah orang yang lebih zalim daripada orang yang diajak berhukum dengan kitab Allah, tiba-tiba dia lari tak dengar kata. Kita kata ini di antara manusia yang cukup berbahaya. Jadi hari ini orang berani mengatakan haram, mengatakan halal. Jangan main-main. Dalam Quran Allah Ta'ala haramkan riba. Tiba-tiba mari anak orang Islam juga, dia kata tak apa riba,
Sebab semua sistem atas dunia ni pakai riba belaka. Mudah ke dia? Mudah ke tak mudah? Mana boleh? Rasuah dia kata tak haram sebenarnya, tapi pencegah rasuah yang duduk haramkan. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, baru je kita baca ayat wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism. Maknanya Allah Ta'ala sebut tentang rasuah. Mari apa lagi? Jadi kita jangan berani-berani. Apa yang Allah Ta'ala haram, haramlah. Apa yang Allah Ta'ala halal, kita halalkan. Apa yang Allah Ta'ala turun dalam Quran, kita beriman, kita terima. Apa yang ditafsirkan oleh ulama salaf, kita pegang, kita pakai. Dan ditambah nilainya dengan ulama-ulama yang kemudian untuk memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita jangan berani lawan hukum Tuhan. Itu cukup berbahaya. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita. Alhamdulillah. Esok kita akan masuk cerita tentang Masjidil Haram, tentang kelebihan tanah haram. InsyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.